Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini anak ingin berkongsi satu ilmu yang bertajuk mendidik anak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagi kita, bagi umat Islam sendiri, kita ada pelbagai cara ataupun pelbagai inisiatif yang boleh kita lakukan untuk dalam mendidik mendidik anak-anak. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak baginda dengan cara yang pertama adalah pada umur anak-anak 0 ke 6 tahun. Pada masa ini Rasulullah menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang yang tidak berbatas. Berikan mereka kasih sayang tanpa mengira anak sulung maupun bongsu dengan bersikap adil terhadap setiap anak. Okey, apa yang anda perhatikan pada zaman ini, kalau kita lihat sendiri pada sebuah keluarga, pada untuk anak yang pertama ni, cara didikannya orang cakap anak first, jadi kita orang cakap cara didikan tu kita tak nampak lagi keberkesanan didikan kita tu, hasil didikan kita tu. So ibu bapa kadang-kadang kalau bila kita lihat banyak memanjakan, orang cakap banyak memberi kasih memfokuskan kasih ataupun memberi kasih sayang kepada anak-anak pada anak yang pertama. Okey, sebab dia orang ibu bapa sendiri orang cakap tak dapat lagi nak kesan cara yang berkesan untuk mendidik anak-anak ni supaya menjadi anak yang baik di masa akan datang. Okey, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia memberi tips tu, kesan yang hasil daripada cara-cara tersebut, anak-anak akan lebih dekat dengan kita. Lepas tu dia akan rasa dan merasakan kita sebahagian besar masa membesar mereka yang boleh dianggap sebagai rakan dan rujukan. Maknanya dekat sini kalau kalian ingatlah pada perkongsian yang lepas Ana pernah cakap menjadikan ibu bapa perlulah mempunyai masa. Jangan menjadikan alasan bekerja tu tak dapat meluangkan masa bersama anak-anak. So bila kita lihat pada cara yang pertama ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia nak kita memanjakan mereka ni, kerana apabila kita dapat membuatkan kita memanjakan mereka, mengasihi dan menyayangi anak-anak ni sejak daripada mereka kecil lagi, anak-anak ni kan dia akan rasa bahawa ibu bapa diorang ni adalah satu tempat untuk diorang menjadikan ibu bapa diorang tu sebagai kawan, sebagai rujukan. Rujukan ni maksudnya bukan rujukan untuk melaksanakan kerja sekolah, tak, tapi sebagai rujukan tu di mana anak-anak sebagai contoh anak-anak ingin membuat satu keputusan yang besar dalam hidup mereka. So anak-anak akan rasa selamat bila menjadikan ibu bapa sebagai rujukan. Okey. Tips yang kedua adalah untuk tips yang kedua ataupun cara yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak ketika anak baginda pada 7 ke 14 tahun. Baginda lebih orang cakap lebih tegas masa umur anak-anak kecil, masih kecil tu dia memanjakan, tapi pada 7 ke 14 tahun ni pada tahap ni kita mula untuk menanamkan disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Berdasarkan hadis Abu Daud yang mana perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sembahyang ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkan solat ketika berumur 10 tahun. Okey, bila kita lihat dekat sini step by step. Okey, pada umur 7 tahun, sekiranya anak-anak kita ataupun anak-anak kalian lah tidak melaksanakan atau tidak mendirikan solat,
hendaklah kita, orang cakap, kita pukul. Pukul dalam kaedah mendidik. Pukul ni bukan dalam kaedah kita pukul, kita rasa macam geram, marah, bukan. Tapi dalam niat dan kaedah mendidik. Di mana kita pukul sebab kita nak mendisiplinkan anak-anak ni untuk melaksanakan solat. Okey. Pada ketika kalau tengoklah pada hadis ni dia ada peringkat-peringkat untuk 10 tahun dan asinglah tempat tidur di antara mereka lelaki dan perempuan. Maknanya pada usia 10 tahun ni kita dah, orang cakap, kita dah kena ambil langkah untuk mengasingkan. Jangan biarkan anak-anak ni biasa tidur dengan ibu bapa. Bukan tak boleh, tapi kita, orang cakap, biarkan mereka tanam sifat disiplin dan tanggungjawab tu. Tak adalah macam orang cakap nak bermanja dengan mak ayah saja sampai ke besar, sampai benda ni. Kalau melihat pada pengasingan tempat tidur ni, dia memberi efek kepada anak-anak pada masa akan datang, yakni apabila anak-anak ingin membuat sesuatu keputusan yang mana keputusan tu adalah penting dalam hidup mereka. Sebagai contoh, kahwin. Orang cakap anak-anak tak mampu untuk buat keputusan untuk menentukan siapa, untuk membuat pilihan siapa jodoh mereka. Kesannya apabila diorang tak mampu untuk membuat pilihan dan mengharapkan kedua ibu bapa mereka, kesan daripada perkahwinan tu, seorang anak ni tak mampu untuk membuat keputusan dalam berumah tangga. Bermula daripada perkahwinan. Pertama mula perkahwinan tu, seorang anak tu perlu ada satu pemikiran yang mana kena untuk belajar membuat keputusan. Walaupun orang cakap keputusan yang mereka buat tu kita tak akan tahu, kita tak akan dapat menentukan. Apabila kita dah buat keputusan ni, pada masa akan datang tak menjadi sesuatu perkara yang kita inginkan. Kita bukannya Allah untuk menentukan kebahagiaan. Apabila kita dah buat keputusan ni, kita akan dapat bahagia. Tak. Allah akan uji lagi dan uji. Lepas tu, pukul itu pula bukanlah untuk menyeksa. Macam yang Ana cakap lah dalam hadis ni, janganlah dipukul bahagian muka, kerana muka adalah tempat penghormatan seseorang. Maknanya dalam penghormatan tu kita selitkan sekali lah apabila kita pukul di bahagian muka. Nanti kalau macam anak-anak sekolah, anak-anak mesti akan ditanya oleh kawan-kawan di sekolah lah. Jadi itu untuk mengelakkan daripada mak ayah ni menjadi, orang cakap, menjadi fitnah lah. Contoh macam anak datang ke sekolah dalam keadaan muka kena belasah ataupun kena pukul oleh mak ayah ke. Dia akan menimbulkan tanda tanya ataupun menimbulkan syak wasangka masyarakat terhadap ibu bapa dan terhadap keluarga tu lah. Okey, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sendiri muka Nabi Adam. Itu bahagian muka ni adalah satu bahagian anggota badan kita yang mana pentingnya ketika mana kita hendak melaksanakan solat, rukun solat, iaitu sujud. Kita akan menggunakan dahi ni untuk bersujud. Bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lepas tu, cara yang ketiga adalah berdasarkan daripada hadis yang saya bacakan tadi tu, kesan daripada hadis tu, anak-anak akan lebih bertanggungjawab. Yang seperti manalah anda cakap tadi, anak-anak akan, bila kita menerapkan nilai tanggungjawab, nilai disiplin pada anak-anak daripada anak umur 7 ke 14 tahun tu, dia akan melahirkan satu sikap di mana anak-anak akan bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu perkara ataupun dalam melaksanakan sesuatu perkara. Lepas tu, inilah masa terbaik bagi kita dalam memprogramkan sahsia dan akhlak anak-anak. Lepas tu, dalam mengikut acuan Islam.
maksudnya mendisiplin dan mendidik anak-anak mendisiplinkan diri dan bertanggungjawab melalui acuan Islam ni. Maksudnya kita bagi pendedahan untuk mereka melaksanakan disiplin dalam diri dan tanggungjawab terhadap sesuatu perkara ataupun terhadap diri masing-masing berdasarkan apa yang telah diajar oleh agama Islam. Okey, untuk cara yang ketiga adalah semasa umur anak-anak 15 ke 21 tahun, ini adalah fasa remaja. Okey, fasa remaja yang mana penuh anak-anak ni dalam fasa ni, diorang ada satu sikap tu akan memberontak. So pada masa ini ibu bapa seelok-eloknya, maksudnya kalau perasan tadi, pada fasa pertama kita memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak-anak. Pada fasa kedua kita bersikap tegas, dan pada fasa ketiga ni, fasa di mana anak memerlukan kasih sayang. Maknanya apabila dia melihat mungkin dalam keluarga tu dah ada adik kat bawah, dia nampak mak ayah ni tak mengabaikan mereka, tak memberi perhatian, bukan macam tu, tapi diorang merasakan remaja pada fasa ketiga ni, remaja merasakan diri mereka memang ada satu sikap memberontak dan rasa kurang diberi perhatian oleh ibu bapa. So sebagai seorang ibu bapa ni banyakkan berborak dan berbincang dengan mereka mengenai perkara yang mereka hadapi. Okey, contoh, Ana bagi contoh, sekiranya kita melihat anak-anak tu senyap, ataupun kita melihat anak-anak tu semasa fasa remaja tu ada perubahan pada diri mereka. So sebagai seorang ibu bapa kena alert, maksudnya kena ambil syakna dan ambil tahu benda tu. Kenapa anak-anak tu boleh jadi pendiam? Kenapa anak-anak boleh berubah sikap seperti itu? Kerana pada fasa umur mereka dalam lingkungan 15 ke 21 ni, dia adalah salah satu fasa di mana anak-anak suka memberontak. Orang cakap, walaupun sesuatu perkara yang kita rasa kecil, tetapi bagi anak tu sensitif. Dia ada satu sikap tu, dia sensitif lah, rasa macam kenapa macam ni, macam tu lah. Lepas tu bagi anak remaja perempuan, berkongsilah dengan mereka. Ni untuk anak-anak untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak perempuan, kita kena kongsilah, berkongsi dengan mereka mengenai kisah kedatangan haid mereka dan perasaan mereka ketika itu. Jadilah pendengar yang setia kepada mereka. Okey, untuk anak-anak perempuan ni, dia orang cakap dia kena, sebagai seorang ibu bapa kena ada sedikit, orang cakap lebih sedikit perhatian. Okey, ini lelaki dan ini perempuan, dia kena lebih sedikit perhatian terhadap anak-anak yang perempuan ni, kerana mereka ni emosi mereka pada fasa umur 15 ke 21 ni, emosi mereka dah, orang cakap diorang dah ada satu emosi yang mana sikap seorang perempuan. Sebab perempuan ni dia pelbagai emosi. Kalau kita kalau lelaki di luar sana melihat ataupun memahami sikap seorang wanita ni. Okey, so ibu bapa perlulah memberi penekanan ataupun memberi perhatian lebih sedikit berbanding anak-anak lelaki mereka. Okey, untuk cara yang keempat, di fasa umur anak pada 21 tahun dan ke atas, fasa ini di mana ibu bapa perlu memberikan sepenuh kepercayaan. Okey, untuk cara yang keempat, di mana fasa umur anak kalian ataupun anak-anak kita ni pada umur 21 tahun dan ke atas, fasa ni di mana ibu bapa perlu memberi sepenuh kepercayaan
kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Okey, perasan tak apa yang Ana cakap tadi? Fasa yang pertama kita mengasihi, menyayangi dan memanjakan anak-anak. Fasa yang kedua adalah kita memberi penegasan terhadap disiplin diri dan bertanggungjawab. Okey, fasa yang ketiga adalah kita memberi, orang cakap, mendekati anak-anak ni. Okey, fasa yang kedua kalau perasan dia ada relate dengan fasa yang keempat, yang mana bila kita dah mendidik seorang anak tu untuk berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap hidup mereka. Okey, dalam masa umur anak pada 21 tahun ni kita memberi kepercayaan. Maknanya sebagai seorang ibu bapa, kita kena ada satu sikap memberi sepenuh kepercayaan dan memberi sepenuh kepercayaan kepada seorang anak untuk mereka buat keputusan. Di mana bukan maksud Ana membiarkan mereka, tetapi kita sebagai seorang ibu bapa memberikan kepercayaan. Okey, contoh anak ni nak belajar dalam bidang kedoktoran, tetapi kita sebagai ibu bapa tak nak anak ni jadi seorang doktor, nak jadi seorang cikgu. Okey, so kita kena percaya dan yakin untuk anak ni membuat keputusan untuk mereka menentukan di apa cita-cita mereka ataupun apa matlamat yang mereka ingin capai. Okey, bila seorang ibu, ini berdasarkan pendapat Ana, apabila seorang ibu bapa memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak, insya-Allah doa dan berkat tu akan mengiringi anak-anak mereka. Sebab apa yang Ana cakap berkaitan dengan berkat ni, sebabnya apabila ibu dan ayah memberi kepercayaan, memberi, orang cakap, kebebasan kepada anak untuk membuat keputusan, maka insya-Allah keberkatan dan nilai keyakinan daripada ibu bapa tu akan mengiringi anak-anak sepanjang mereka hidup dalam membuat keputusan untuk hidup mereka. Okey. So Ana mengharapkan apa yang Ana kongsikan pada hari ini dapat memberi, orang cakap, dapat memberi input kepada masyarakat di luar sana dan mungkin boleh dijadikan guide untuk ibu bapa mendidik anak-anak. Okey, apa yang kurang tu adalah daripada diri Ana sendiri. Yang selebihnya, orang cakap, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ana akhiri perkongsian pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.